Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi majlis, pimpinan daripada Husin dan penaja, seterusnya tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap mengenai zakat, ianya semua dah selesai, kerana sudah pun muktamadkan Al-Quran, hadisnya, para ulama dah selesai semua. Jadi sebagai pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan, hari ini saya rasa sangat berbesar hati kerana dijemput untuk terlibat dalam apakah nilai tambah barangkali yang boleh kita buat, oleh kerana kita dah ada barangnya, dah ada dananya, sudah ada, collection dah dibuat dengan teratur, tersusun amat cantik, pengagihan sudah pun berlangsung dari masa ke semasa ikut zaman. Jadi apakah lagi nilai tambah kali yang patutnya kita bawa bagi menentukan supaya zakat ini benar-benar akan menjadi suatu wadah yang akan membela orang-orang miskin. Jadi oleh kerana Yayasan Basmi Kemiskinan, tugas sebenarnya basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan. Bila sebut saja basmi kemiskinan, kita ada pengalaman. Basmi kemiskinan ni bukannya kerja olok-olok lah. Bukan kerja bila kita jumpa orang, kita bagi RM10, itu basmi kemiskinan tak. Itu sedekah biasa. Basmi kemiskinan kena ada duit, kena ada perancangan, kena ada tukar sikap dan sebagainya, macam-macam. Dan kita hendak dia belah hujung nanti dia akan bye-bye dengan kemiskinannya, dan dia akan masuk ke dalam satu yang sederhana, dan kita sudah memulakan apa yang kita kata sejahtera. Daripada basmi dia meningkat kepada sejahtera. Jadi hari ini kita cuba melihat akan senario bahawa kekuatan kita apa kekuatan kita? Kekuatan kita ialah kita ada asnaf. Kita ada asnaf yang kita tapis, yang kita selidik, yang kita dah tentukan senarai asnaf. Itu ialah kekuatan kita. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita ialah kita tak ada pengalaman. Asnaf ni tak ada pengalaman. Sikap dia juga lemah. Ini kelemahan-kelemahan. Jadi macam mana kita nak supaya kita ubah kelemahan ini kepada kekuatan, dan kita berharap sangat supaya gerakan yang YBK akan cadangkan ini akan benar-benar dapat membasmi kemiskinan. Terutamanya kita bercakap dalam zakat ni kita sebut pasal asnaf, tapi dalam ketika lain kita akan cakap benda apa basmi kemiskinan, miskin dan fakir. Tapi di sini kita libatkan asnaf. Untuk maksud tersebut kita selalu melihat kita melihat suka melihat sesuatu yang tempat-tempat yang sudah padat sebenarnya, penuh sesak. Yang itu yang kepala kita dah tepu. Yang ini kita tak boleh masuk tempat ni. Cuba mari kita ajak kepala kita berfikir atau memasuki tempat-tempat yang tenang, tempat yang lapang, yang tempat ada peluang. Apa dia tempat-tempat lapang? Dulu kita sebut Blue Ocean Strategy. Ada Red Ocean, iaitu laut merah
yang di situ dah tepu dah, kita tak boleh masuk. Kalau kita masuk, kita boleh dilanggar oleh kapal-kapal dan kita pun boleh mati. Tapi kita terlupa bahawa ada blue ocean, ada laut kosong, siapa pun tak ada dekat situ. Peluang itu datang sekarang apabila krisis makanan dunia berlangsung. Krisis makanan dunia berlangsung, dan kita patutnya, zakat akan mengambil peluang ini, bagi mengambil peluang ini untuk kita bukan saja membasmi kemiskinan, tetapi kita ingin cadangan kita untuk menjadikan Islam ini benar-benar praktikal, benar-benar diharapkan membawa satu syiar kepada bukan saja negara tetapi dunia. Saya agak nervous, tapi tak apa, saya cuba aja masukkan. Yang penting tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan. Baik, mari kita tengok. Anak kita makan ayam, kita pun makan ayam, restoran ayam dan sebagainya. Kita dapat tahu ayam diperlukan di Lembah Kelang saja, ya, di Lembah Kelang 1 juta ekor saja. Lembah Kelang 1 juta ekor saja ayam saja. Dan bila kita cakap mengenai ayam, kita bukan bercakap mengenai ayam itu saja. Nanti kita akan bercakap mengenai telur ayam. Sekarang ni dari Netherlands. Kemudian penetasan ayam ditetaskan pula. Lepas netas dia jadi benih. Benih itu harganya sekor RM3.75, RM3.80 sekor selepas ditetaskan. Kemudian kita melihat pula bidang makanan kepada haiwan nama ayam ni tadi, unggas ayam, makanan. Dan kita boleh sebut makanan, maka makanan itu ialah kombinasi daripada berbagai material. Jagung itu macam-macam, dan itu juga satu ruang bidang di mana kita boleh masuk. Lepas makanan, penternakan. Lepas penternakan, kita pergi pula kepada penyembelihan. Lepas penyembelihan, packaging. Ada di Thailand dah potong-potong dah, apa nama ni, kita panggil kepak-kepak saja, peha-peha saja. Dah sampai peringkat itu orang tu. Lepas tu rangkaian yang dah ada, rangkaian baru kita nak masuk. Akhirnya dia menjadi suatu industri yang besar. Bidangnya cukup banyak yang perlu dimasuki oleh pusat zakat. Terus ke yang saya sebut kekuatan tadi, asnaf yang tak ada kerja, yang tak ada pengalaman, kita ubah sikap dia. Ini penting sekali sikap. Sebab Zakbar kata dalam penjelasan Zakbar dalam bukunya menyebutkan kemiskinan itu diasaskan oleh pertama sekali pasal sikap, kedua baru ilmu, ketiga baru cita-cita. Jadi sikap ni kita kena ubah. Jadi banyak. Saya nak menampilkan saja sebab dalam pengulasan halusnya kena buat bengkel lain. Kita nak menyebutkan idea saja. Kalau sekarang ni pusat zakat taja asnaf ni ada yang 1,000 sebulan, ada yang 300 sebulan, tiap-tiap bulan, ada yang dah 10 tahun, ada yang dah 20 tahun misalnya. Tapi macam mengaji buluh kasam, dapat ujung pangkal lesam. Begitu jugalah dia. Kita bagi tiap-tiap bulan tu pun dia tak berapa nak ucap terima kasih. Tak datang lewat dari sebulan tu, dimarahnya kita beramai. Kenapa tidak? Kita bagi dia sekali saja. Kita dah buat kira-kira. Saya pergi jam-jam saja ya, sebab kita rasa kita masa tak ada. Kita contohkan saja. Kita contohkan ternakan ayam kampung kacut. Ini YBK dah buat, ya, YBK dah buat. Kita tengok pemeliharaannya ialah 55 hari. Kita tengok kalau 1,000 ekor, 1,000 ekor. Modal ayam
ayam kampung ni 1000 ekor itu ialah RM12,804. Modal makanan, bil elektrik, orang kerja tu dia sendirilah kita masukkan 12,804 ini. Dalam masa 55 hari ke 60 hari ayam ni dah boleh dituai, kita akan dapat jualan dengan harga ladang bulat. Ayam tu bulat, jual begitu saja 12 ringgit sekilo, RM17,100. RM17,100. Hampir 5,000 keuntungan yang diperoleh di sini. Apa pertolongan zakat sepatutnya? Benih pertama kita bagi dia benih. Kita buatkan kandang untuk dia. Kita siapkan bil dan elektrik dan bayar allowance dia bulan yang pertama. Bulan yang kedua kita tak payah lagi tolong dia. Dari duit itu dia boleh beli benih baru sebulan. Ataupun kita fikir 3 bulan lah kita bagi. Lepas 3 bulan dia akan bergerak. Kita bayangkan kita ada 100 orang asnaf yang sebelum masuk ke bidang ini kita kena tukar sikap dia dulu. Tukar sikap dia dulu. Lepas itu dia akan dapat pendapatan. Dari pendapatan ini kita kena ada pusat sembelih kita. Dari pusat sembelih kita ada rangkaian perniagaan. Akhirnya dari permulaan daripada 1000 ekor seorang tadi ada 100 orang, kita ada 100,000 ekor tiap-tiap 2 bulan. Ada penjagaan menetaskan ayam, lain pula. Pembekal makanan yang membuat makanan, lain pula. Akhirnya, ini saya betul pergi akhirnya, bangkit satu industri halal yang tayyiban daripada orang asnaf yang asalnya ditajak, dibantu, tapi yang ini kita nak merasa bagi dia pula membantu selepas itu. Terpancar nanti 10 tahun kemudian satu budaya baru akan muncul di tanah air kita, iaitu orang-orang yang berkemahiran dalam bidang ternakan, orang yang berubah sikapnya, orang yang berubah daripada asnaf kepada orang pemberi. Dan kita ada industri, apa yang kita panggil industri ayam halal, bukan saja untuk negara. Saya dah berbincang dengan Perkasa. Perkasa ada sekarang ni 1000 kopmat dia, Koperasi Mat Angkasa dah bincang dengan Angkasa. Dia ready untuk ambil ayam kita, ready. PPIM bersama dengan kita, dia ada rangkaian cukup banyak yang sentiasa nak menjemput supaya orang sokong produk halal. Persatuan India Muslim Restoran ada 11,000 di seluruh negara sedia ambil ayam kita. Ini yang sedia ada. Jadi sebab itu perbincangan hari ini saya nak mengajar supaya bukan saja kita membasmi asnaf, tetapi kita membina satu giant, satu gergasi yang akhirnya akan menyebabkan syiar Islam bangkit. Islam hanya bukan cakap-cakap tapi praktikal, dan orang-orang miskin akan berlangsung satu ketika seperti zaman Omar Abdul Aziz. Apabila nak membayar zakat, tak ada orang yang nak menerima zakat. Kerana apa? Kerana kita terlalu bergantung sekarang. Kita makan ayam, kita tak pernah fikir siapa sembelih, kita tak pernah fikir siapa bela. 6 katel ayam, katel ayam kampung kacuk ni dikuasai oleh bukan Islam, dikuasai oleh orang bukan Islam. Dan ada yang dia siapkan makan, dia siapkan reban dan segalanya, dia bagi upah jaga RM1 seekor. Kalau 1,000 dia bagi RM1,000. Dia ambil balik semula ayam tersebut. Dan sistem itu yang kaya ialah Turki. Orang Islam yang memelihara itu terus jadi hamba. Tetapi zakat datang bukan zakat nak jadi kaya,
tetapi dia membina kekayaan. Semua orang merasa, dan semua orang-orang asnaf akan bangkit, berubah. 10 tahun kemudian budaya baru akan berlangsung pada orang Islam, bukan lagi menjadi pengguna tetapi pembekal. Saya ingat apa yang saya sampai dah. Dan detailnya tak cukup di bengkel ini, setengah jam ini tak cukup. Bengkelnya kita kena buat bengkel lain. Bagaimana kita nak jalankan? Siapa orang yang nak dipilih? Dan bagaimana tempatnya di mana? Saya fikir kerajaan-kerajaan negeri sedia bagi tanah untuk tujuan-tujuan ini. Sangka dia ataupun reban ayam ni, rupanya kita boleh beli di master DIY. Berapa besar nak buat boleh? Murah je. Untuk jaga dalam 500, baru dalam 1,500 dah siap. 3,000 dah boleh untuk 1,000. Itulah yang pusat zakat patut bantu. Ataupun makanannya untuk satu pusingan 55 hari, itu saja. Pusingan kedua dia dah berdiri sendiri. Dia dah mula tegak berjalannya kerana dia yakin bahawa dia sudah merubah dirinya daripada bergantung kepada sekarang ini mula bergerak. 4,000 sebulan, 10 bulan dia dapat perolehan 40,000 10 bulan. Setahun, dalam masa setahun saja, dan kita sudah ada industri ayam kita. Dan inilah kebanggaan yang saya cukup harapkan sebagai aktivis basmi kemiskinan, yang melihat badan basmi kemiskinan itu bergantung pendapatannya daripada ada rumah-rumah yang kita sewakan. Kutiplah sewa-sewa tersebut. Saya nak beritahu pusat zakat, YBK ada PLKN yang dah ditinggalkan, boleh buat 500. Di PLKN itu sekarang kita buat tanaman cili fatigasi, dapat 3 ekar. Pendapatan untuk 3 ekar ni tuan-tuan, nak bagi tahu, 18,000 seminggu. Bersih. Dengan harga cili sekarang dia jadi naik lagi. Tuan-tuan bayang 4 minggu kali 18,000 berapa? Kita tawarkan pusat ini untuk tempat mengubah sikap manusia dan berlatih macam mana menanam, dan kalau boleh memelihara juga kita latih di sana. Lepas dah kita test dia, tahan uji, tahan lasak dan sebagainya, baru kita bagi dia bantuan, baru kita buat. Orang-orang ni takkan bosan di belakang lagi. Imannya kita teguhkan dan sebagainya. Kita ada pusat, kita ada PLKN, bekas PLKN yang dah tutup ni. Boleh buat 5,000 orang sekali masuk, 500 orang sekali masuk. Kita bagi seminggu, orang berubah sikap. Rupanya sikap ni akan berubah. MIC tak ada bagi tuition dia punya anak murid, tetapi tiap kali dia kumpulkan anak-anaknya, dia baginya motivasi. Dihantarnya anak-anak dia ke Indonesia, satu universiti yang tak diiktiraf oleh Malaysia. Dihantarnya beratus-ratus orang untuk jadi doktor. Lepas dah ramai di sana tu sampai 500 orang, dia desak kerajaan Malaysia supaya iktiraf universiti tersebut, kedoktorannya sijil dia iktiraf. Dia menggunakan political power dia untuk desak supaya bagi ini. Itu dia orang buat. Dia orang berusaha. Sebab itu zakat, dana dah ada. Selangor dekat 1 bilion tahun ini. Apalagi wilayah ada betul ada beradik. Bermakna 2 negeri ni 2 bilion. Bagaimana kita nak merampas gerakan membekal ayam saja. Saya tak sebut lembu, saya tak sebut kambing, ayam saja. Dia tercetus daripada tempat ni, spring apa? Nilai spring ni kita bergerak start. Kita rampas semua ini. Tak boleh cakap saja, tak boleh berapi-api, tapi kena buat. Inilah yang idea yang saya nak bawa daripada Yayasan Basmi Kemiskinan. Saya harap ianya dapat disokong dan memerlukan detail penelitian halus supaya kerja kita ini menjadi. Kalau daripada 100 orang itu 50 menjadi, kita sudah mula
dengan satu. Y bikin ternak ayam 5,000 ekor. Kali pertama matinya 5%. Bela kali kedua matinya dekat 20%. Malam-malam tak macam mana air minuman tu tak boleh kawal, dia pun anak ayam tu mati dalam air. Bukan mati salah kita lah, tak jaga elok. Lepas tu kita dah buat 4 pusingan ayam kacuk kampung. Kita boleh buat ini. Dan bila kita bercakap ni, kita dah buat, baru kita berani cakap. Dan saya amat yakin dan percaya, kita jangan lagi memanja-manjakan asnaf, tetapi kita bagi dia kerja, dan kita bagi KPI, dan sistem keuangannya hendaklah sistem keuangan itu semuanya dalam akaun. Tak boleh duit-duit tunai, sebab duit-duit tunai tak apa dia belinya besok. Biar duit ni kita latih juga dia macam mana menggunakan duit. Di negeri China, saya beritahu 1.5 bilion orang tu, semua orang tak boleh pakai duit tunai dah. Semuanya pakai ni. Saya ingat pergi negeri China beli jagung tepi jalan tu, dia jual dalam 20 biji je. Bila nak bayar bagi duit, kata dia cakap tak tahu. Dia tunjuk kat sini, ni. Kat sini tu ada dia punya. Ambil gambar kat telefon, bayar kat situ. Semuanya. Pasal apa? Orang Cina ni bukan main pandai. Duit ni dia boleh cetak lebih baik dari duit original tu. Maka dia haramkan guna duit tunai. Semua dia pakai apa nama? E-wallet. Semua pakai macam ni. Di sini pun kita kena ajar mereka macam tu, supaya mereka berbelanja pun pakai macam ni. Jadi gerakan ini nak mengubah ini, bukan saja ubah minda, ubah sikap, ubah kebiasaan, ubah budaya, menjadi suatu pasukan yang akan berjihad fardu kifayah agar halal dan thayyiban ini betul-betul terjadi, dan ianya bermula daripada nilai spring. Walaupun kita hanya ada 100 orang, tapi ini bermula pada tahun 1994. Amil kutip duit zakat, amil di kampung-kampung. Dan saya salah seorang di jawatan kuasa yang kutip zakat. Saya ambil di kampung Besar Tengah. Saya ambil. Saya kutip, dapatlah dalam RM2,000 satu karya. Lepas itu bagikan 8. Satu bahagian untuk jawatan kuasa masjid tu. Pasal kami ni rupanya fisabilillah, tak payah gaji. Dia dapatlah RM15 seorang gitu. Bila Tan Sri Muhammad jadi Menteri Besar, masa itu saya setiausaha politik, almarhum Datuk Isa Abah Harum, Dr. Sabri Salamun, Datuk Hashim Mimun, pengarah JAIS masa itu Nahwari, orang itu. Bila sebut penswastaan, ulama' pun mula bisnisnya apa swasta. Sekali mufti bincang-bincang dalam bilik Menteri Besar tu, saya ada duduk dalam tu, bincang, kita berani, kita lawan, kita buat. Dari kutipan ratus-ratus ribu setahun bila nak hari raya sampai sekarang ni 2006 jadi lembaga zakat Selangor. Ni cerita Selangor ni. Pasal ini pun Selangor kan? Ni Selangor, dalam Selangor kita ni. Kemudian sekarang ni daripada kutip ratus-ratus ribu jadi 1 bilion. Dah betul erti keputusan yang kita buat tu betul. Jadi kita kena menambah baikkan apa yang telah dibuat betul oleh mereka-mereka yang lalu. Dan saya nak ajar, dah habis 2 minit lagi kan? Saya minta maaf kerana saya tak ada membawa akademik, tapi saya nak mengajar supaya satu gerakan bersepadu. Sebab itu PPIM ada ni. Toki ni cukup berani, dia tak peduli siapa punya lawan ni. Toki kita ni, kita ada zakat Selangor dan wilayah persekutuan. Ini macam-macam badan ni. Mari kita bergerak serentak, kita mulakan gerak kerja kita ini, sehingga 6 kartel yang itu nanti akan cari kita untuk cari bekalan
dan dia hanya tukang jual, bukan lagi tukang mengeluarkan produk. Buat produk itu kita tak panggil lagi asnaf, tetapi mereka ialah pemain industri baru untuk generasi Islam yang akan menunjukkan syiar Islam itu benar-benar dikelolakan dan betul-betul menjadi kenyataan. Buang masa saja kita bertengkar macam-macam hal-hal yang kecil-kecil ni. Mari kita bina hal fardu kifayah yang besar. Saya tak cakap tadi pasal kambing, saya tak cakap tadi pasal lembu, saya tak cakap lagi pasal cili, saya tak cakap lagi sayur terung dan sebagainya. Ini semua ialah bidang sebenarnya 100% milik orang Islam yang sepatutnya. Tetapi kita bangga sekarang sebagai pengguna, pembekal, pembuatnya semua orang lain. Mari kita berubah daripada pengguna kepada pembekal dan pengguna, dan kita akan meletakkan negara kita bukan sahaja halal itu benar-benar termaktub, tetapi terlaksana, kerana bela ayam itu sendiri orang Islam, makanan ayam itu dibuat oleh orang Islam, dan kita cari alternatif baru bagi makanan ayam tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita akan ingat tarikh ini, 26 hari bulan lupa dah, bulan 7. Berapa hari lagi awal Muharram? Start awal Muharram. Kita akan membina satu cita-cita baru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.